السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahathir Syahrudin, sedang pendengar ini milik Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kuliah tafsir menerusi ayat yang ke-65 daripada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Walladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Maksudnya dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia. Maka semualah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami melakukan demikian agar kamu sampai pada waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan apabila dia hendak menetapkan satu urusan, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah perkara itu. Sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, konteks ayat yang mulia ni masih lagi membicarakan tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aneka nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia ini supaya mereka faham. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang, datanglah tuntutan untuk kita mengerti bahawa Allah SWT menjalankan urusan semuanya tanpa bantuan daripada siapa pun. Kerana itu, kalau kita lihat ayat ke-65 ini, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengistinbatkan dari ayat ini, penting setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, kita muji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mestilah kita ikuti dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana ayat yang ke-65 ini menekankan perkara tersebut. Lihat, wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dialah Tuhan yang maha menjalankan segala urusannya tanpa ada bantuan sesiapa pun. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Tauhid ni man la ilaha illallah lah. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Lalu diikuti ayat ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nampaknya setiap kali engkau mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, mesti diikuti dengan tahmid alhamdulillah. Ini adalah jelas dalam konteks ayat yang ke-65 ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi dalam ayat yang ke-66 pula seterusnya, Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengikut Nabi Muhammad, kita semua ini supaya mengerti, melarang melakukan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam isu syirik ni terlihat pembahagian para ulama. Ada syirik namanya syirik khafi, ada syirik jali. Khafi maknanya yang tersembunyi. Dan itu Nabi mengajar kita supaya berdoa agar selamat dari penyakit syirik. Kerana syirik ni seperti disebut dalam hadis riwayat Nasa'i, akhfa min dabibin namli, lebih halus dari tapak kaki semut. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa a'udzubika mimma la a'lamuh. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari melakukan perkara syirik yang nampak ataupun melakukan perkara syirik yang tidak nampak.
Doa ni seringkali diminta kita untuk mengamalkannya lepas subuh, lepas asar sebagai contohnya. Milikilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian buku kecil zikir pagi dan petang dan selepas salat. Buku kecil ni yang muat, masukkan dalam poket, dalam kocik. Lepas sembahyang kita amalkan, lepas subuh, lepas asar, doa wirid yang Nabi SAW anjurkan. Tak sampai 5 minit pun kalau kita baca. Kan kebaik kalau buku sebegini dijadikan oleh-oleh hadiah musim perkahwinan sebagai contohnya, daripada bagi benda yang tidak bermanfaat, yang tidak panjang kekal faedahnya. Lebih baik dia bagi benda seperti ini jadi jariah ilmu, menjadi sebab untuk orang beramal dengan wirid-wirid Nabi SAW. Amalkan buku zikir pagi dan petang susunan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah ni sangat penting untuk kita baca tuan-tuan, para pendengar ini mulia Allah sekalian. Ini antara doa yang Nabi SAW anjurkan untuk kita baca. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika mimma la a'lamu. Juga dalam buku yang bertajuk Perisai Muslim pun ada buku ini, ada doa ini. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit syirik, sama dia nampak ataupun tidak, yang aku tahu ataupun tidak. Kerana syirik ni kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Tuan-tuan, pernah disampaikan kepada tuan-tuan kisah 2 orang manusia yang masuk syurga, seorang daripadanya yang kedua masuk neraka kerana syirik pada Allah SWT, iaitulah menyembelih seekor lalat. Pernah tak tuan-tuan dengar kisah ini? Riwayat dari Ibn Abi Shaybah dalam Musnad Ahmad. Ada perkara ni dicatatkan dalam buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia, buku yang merupakan coretan kehidupan biodata para ulama salafus salih. Ini amalkanlah sebelum tidur membacanya tuan-tuan. Buku-buku kualiti seperti ini untuk mengisi minda kita, mengkayakan kefahaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berislam. Kisah tentang 2 orang yang masuk syurga, seorang daripadanya seorang masuk neraka hanyalah kerana seekor lalat. Lihat syirik pada Allah SWT. Kisah ini 2 orang melalui satu tempat, melalui satu kuil, satu temple, rumah ibadah. Penjaga yang berkata kepada salah seorang daripada 2 orang ni, kamu tidak boleh lalu di sini melainkan kena melakukan sembahan. Jawapannya, saya tidak ada apa yang nak disembelih, tak ada apa yang nak dikorbankan. Jawapannya, tak mengapa, kami memahami situasimu. Kalau kamu sembelih seekor lalat pun dah memadai. Kalau gitu saya sembelih dah seekor lalat demi untuk mendapat pelepasan tol melalui kawasan ini. Baik, dia pun sembelih seekor lalat. Sembelihnya pada dia tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya walaupun lalat tidak boleh dimakan, bukanlah binatang ternak untuk disembelih, tapi perbuatan dia syirik pada Allah SWT, dia dimasukkan ke dalam neraka kerana perbuatan syirik tersebut. Sahabatnya yang kedua, bila ditanya kepadanya, lakukanlah sembelihan korban untuk melalui kawasan ini, itu syaratnya? Jawapannya tidak. Aku tidak akan sembelih walaupun seekor lalat, kerana ia merupakan syirik kepada Tuhanku, kepada Allah SWT. Maka dia telah disembelih, dipancung hidup-hidup. Dia masuk syurga kerana mempertahankan akidahnya. Ya tuan-tuan, ini dalam bab akidah kita sedang bincangkan masalah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini. Tidak lain tidak bukan kerana tidak ada rasa bertuhan, tidak ada perhitungan pahala dan dosa, menyebabkan orang bijak macam mana pun menggunakan kebijaksanaannya untuk menganiaya orang lain. Pelajar yang pandai, bijak, hebat sekalipun, dia tidak merasakan Allah SWT merhati memantaunya. Apakah Allah SWT itu hanya ada di sekolahnya, di Malaysia sahaja, maka boleh terlibat dengan perkara-perkara haram yang lain. Kenapa? Kerana masalah akidah. Jadi di sini penekanan yang diberikan oleh Allah SWT dengan dalil bukti kebatilan beribadah kepada selain Allah SWT, dan sebaliknya kewajipan beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan itu disebutkan aku diperintahkan. Kalau aku diperintahkan, kamu lebih-lebih lagi. Pasrahkan diri kepada Allah SWT, tunduk patuh terhadap perintah dan larangannya, menyerahkan dirimu, diriku, urusanku, urusanmu hanya kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT bawakan lagi kisah kejadian manusia ini untuk manusia ingat lagi sekali. Wallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma yukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukha. Lihat, ini proses kejadian manusia, menciptakan kamu dari tanah, iaitu apa kamulah. Kemudian dia titis mani, lalu segumpal darah, darah yang beku. Kemudian dia mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian sebagai seorang anak. Kemudian kalian mau mencapai umur dewasa yang sempurna fizikal dan akalnya. Umur kalian masuk ke 30 tahun. Ada para ulama berbeza-beza pandangan. Apakah ini maksudkan dengan asyuddakum ini?
litablughu ashuddakum. Makna ashuddakum ni apa tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian? Berbagai-bagai pandangan yang dikemukakan. Sebagai contoh kata Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya, Tafsir Muharrar Al-Wajiz, kata para ulama, maksud ashuddakum ini, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 36, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 46, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 15. Wa hadhihi al-aqwal al-akhirah dha'ifa bil ashad. Kata Ibn Atiyah Al-Andalusi yang mengatakan 18 dengan 15 ni adalah pandangan yang paling lemah. Lazimnya manusia sampai kepada kemuncak kekuatan pada usia 30 tahun. Ini tidak ada penjelasan yang spesifik dari Nabi SAW. Yang penting kita faham, inilah nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada manusia. Bila dia lahir kecil, belum kuat, meningkat dewasa, bertambah kuat, bertambah sigap, bertambah hebat, kemudian jadi tua balik semula. Itulah circle kehidupan yang dijadikan Allah SWT, kitaran kehidupan, daripada lemah kepada kuat untuk menjadi lemah semula dalam usia tua yang digambarkan oleh Allah SWT di sini. Summa litakunu syuyukha, kamu menjadi syuyukh, maknanya kamu sampai ke peringkat umur tua. Dan ada pula yang sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Supaya kamu faham, jika kamu memikirkan ciptaan Allah SWT dengan proses ini, maka kamu akan mengetahui bahawa Allah SWT itulah satu-satunya pengharapan, tempat pergantungan yang mutlak. Kerana apa jua usaha kamu, tanpa ridhanya, tanpa kehendaknya, ia tidak akan berlaku, ia sia-sia sama sekali. Tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dulu dalam surah Al-Hajj pun kita telah bincangkan bagaimana proses kejadian manusia ini. Hebat. Setiap kali dibaca kita akan melihat penguraian bukti kuasa Allah SWT makin hari makin jelas. Itu sebab Dr. Maurice Bukai dalam bukunya yang kajian terhadap Quran, Bible dan sains mendapati ketepatan maklumat yang digunakan, yang disampaikan oleh Quran itu mengatasi dalam dapatan-dapatan. Bahkan saintis sekalipun menjadi kagum melihat kebenaran perkara ini telah direvealkan, dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan wahyu daripada Allah ini 1400 tahun yang lampau. Bayangkan tuan-tuan, kisah kejadian yang digambarkan di sini, sama ada 9 bulan ataupun 6 bulan dalam ayat berbeza. Kamu keluar daripada perut ibu sebagai seorang anak yang kecil, dipelihara, kemudian datanglah kekuatan, lahir kamu, fizikal kamu, sehingga kamu menjadi dewasa. Kemudian ada di kamu yang umurnya panjang, ada yang sampai ke peringkat umur tua, jadi lupa, jadi lemah balik semula macam anak-anak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ya Allah melakukan perkara ini agar kamu dapat mengerti. Bagi yang dikurniakan ujian, dia sabar. Bagi yang tidak mendapat ujian, dan berarti kata sihat tu badannya, dia bersyukur. Itulah dua perkara yang kita tidak dapat lari daripadanya. Perkataan ta'qilun di hujung ayat ini, la'allakum wa la'allakum ta'qilun, diambil perkataan aqala. Aqala ni akal lah. Akal ni pada peringkat awal dia merujuk pada ikat. Itu yang letak di kepala orang Arab di atas serbannya, itu dipanggil iqal. Yusuf Fiqhul Lugha, iqal ni adalah merujuk kepada satu tambatan yang diikat, diletak pada lutut sang unta. Unta ni yang mengelakkan dia bangkit ketika dia sedang duduk berehat. Tuannya nak tidur umpamanya, maka dia akan ambil tali gelung seperti itu bulat, letakkan di lutut unta, maka unta pun tidak boleh bergerak. Boleh bayang tak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Itulah belajarlah bahasa Arab tuan-tuan. Dia letak pada lutut unta ni, maka unta tidak boleh bergerak. Nanti bila tuannya sedar nak sambung perjalanan, ambil tali itu, pegang dia susah pula. Nak letak kat tangan, tak munasabah besarnya. Takkan nak pakai gelang besar pula, lama-lama tak atas kepala. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, serban tersebut akhirnya dah ada tempat letak di atasnya. Sekini mereka tidak ada unta pun sengaja letak atas kepala kerana dia sudah jadi tradisi. Dia berkata na'aqala, aqala man ikat. Bila datang seorang sahabat Nabi yang salam ke masjid Nabi membawa unta tidak diikat, jawapannya saya sudah bertawakal pada Allah SWT. Nabi jawab iqilha wa tawakkal, ikat dulu barulah tawakal pada Allah SWT. Jadi perkataan ta'qilun tuan-tuan merupakan satu nikmat Allah SWT kepada manusia. Ia merupakan satu potensi yang menjaga manusia daripada melakukan kesalahan dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Akan kita huraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.